Okey, kita bersiaran lagi dalam reka bentuk dan teknologi tingkatan 1. Kali ini cikgu akan terangkan tajuk 1.3 Invensi dan inovasi dalam reka bentuk. Dalam bab ini, kamu akan dapat mentakrifkan invensi dan inovasi, mengaplikasikan prinsip invensi dan inovasi dalam kerjaya reka bentuk dan meneroka invensi dan inovasi dalam reka bentuk terkini. Baik, mari kita tengok dahulu definisi invensi. Kalau kamu rujuk buku teks kamu muka surat 22, invensi ini bermaksud kaedah dan proses mencari jalan untuk menghasilkan produk atau perkhidmatan yang baharu serta belum pernah wujud sebelumnya. Okey, ini bermaksud rekaan yang terkini, rekaan yang belum ada lagi di pasaran. Kemudian kamu cari jalan untuk menghasilkan rekaan tersebut dan mewujudkannya. Itu kita panggil invensi. Okey, penemuan produk baharu diperoleh melalui eksperimen, pengamatan secara tidak sengaja atau melalui kajian. Macam mana kita nak hasilkannya? Selalunya pereka cipta tadi tu dia akan membuat eksperimen, okey, dia akan mengkaji dan melalui pemerhatian dan sebagainya lah, melalui idea yang dia dapat tu dia akan membuat proses lah untuk melakukan produk yang, untuk merealisasikan produk yang dia yang dia fikirkan tadi. Kemudian sesuatu rekaan produk tidak lagi dipanggil invensi apabila tempoh penciptaannya melebihi 10 tahun ataupun penggunaannya semakin kerap dan biasa di kalangan manusia. Bermaksud bila kita dah cipta suatu produk yang baru tu, okey, kita pasarkan di pasaran dan dia sudah pun melebihi 10 tahun. Dia tidak lagi dipanggil sebagai produk yang barulah. Mungkin dalam proses 10 tahun tu, dalam tempoh 10 tahun tu dah ada orang lain mencipta yang terkini. Okey. Kemudian satu lagi, kalau tak sampai 10 tahun pun tapi orang dah ramai menggunakan dia. Dah jadi macam biasa. Semua orang dah ada. Bila dah semua orang ada, jadi benda tu dah lazim. Okey, jadi kita akan diiktirafkan dia sebagai produk yang bukan lagi yang terkini lah. Kita akan cipta lagi yang terkini lah. Contoh dia, pada tahun 1901, Marconi telah mencipta satu radio. Tu dalam gambar yang saya tunjuk tu adalah radio Marconi yang dihasilkan. Waktu tu tak ada lagi radio. Jadi ini adalah invensi pada tahun itulah. Tetapi sekarang sudah pun dibuat penambahbaikan sehinggalah radio yang kita perolehi sekarang dah jadi produk yang lazim, produk yang biasa lah. Okey. Jadi invensi ni maksudnya setiap pengeluar ingin produknya mendapat permintaan yang baik di pasaran. Jadi pengeluar ni maksudnya pengilang, pereka cipta, okey, perlu menampilkan produk dengan idea-idea reka bentuk produk terkini dan bergaya untuk kekal bersaing dalam pasaran global. Okey, jadi produk tu perlulah melalui proses invensi, inovasi dan kreatif. Okey, banyak produk yang telah pun melalui proses invensi. Okey, kemudian kita tengok maksud inovasi. Inovasi ni dengan invensi dekat-dekat bunyi dia, tapi maksudnya berlainan. Okey, inovasi ni adalah pengubahsuaian. Invensi tadi tu kita cipta benda yang baru. Jadi dua benda tu adalah berbeza.
Okey, inovasi ialah pengubahsuaian terhadap produk yang sedia ada supaya menjadi lebih baik, menjimatkan, bertenaga dan bermakna kepada pengguna. Contoh yang saya bagi tadi, produk invensi penemuan baru oleh Marconi adalah radio. Tapi zaman sekarang radio adalah lazim. Semua orang dah guna. Tetapi kita ada membuat inovasi pengubahsuaian terhadap radio tadi. Daripada radio di rumah boleh ada di dalam kenderaan dan sehingga kini dah ada di dalam telefon bimbit. Okey, telefon tangan kita. Inovasi berlaku apabila terdapat penambahbaikan terhadap fungsi, corak, sistem ataupun rupa bentuk produk. Rupa bentuk tu dah berubah. Contoh radio kini diinovasikan dengan kemampuan bersiaran melalui internet. Okey, kita dah boleh buka melalui internet. Tak payah beli radio seketui tu dekat rumah. Bila siapa ada handphone, ada saja internet, data, kita boleh download aplikasi radio yang kita nak dengar tadi. Okey, contoh dalam gambar yang saya bagi ni lah. Selain daripada tu, banyak lagi inovasi yang ada. Okey, di pasaran lah. Contohnya apa benda lagi? Inovasi telefon. Kalau zaman dahulu telefon dia besar. Okey, kemudian sekarang dah jadi saiz kecil lah. Okey, seterusnya kita tengok aplikasi prinsip invensi dan inovasi dalam kerjaya reka bentuk. Okey, kamu dah tahu dah maksud invensi dan inovasi tadi, dah dapat bezakan dia dah. Okey, jadi kita boleh aplikasikan dia di dalam kerjaya kita, dalam bidang kerjaya kita. Jika kita bekerjaya dalam pertahanan, kita tengok dalam bidang pertahanan, apakah invensi dan inovasi yang ada. Okey, dalam bidang pertahanan ni, dia lebih kepada keselamatan negara. Kita perlu jaga supaya tak ada tidak ada pencerobohan oleh anasi luar. Orang luar tak boleh ceroboh, jadi kita kena ada benda yang kita boleh terkini sikit. Yang inovasi dia dalam bidang persenjataan, komunikasi, perekodan dan pengawasan. Supaya kita kata lebih selamat, lebih cepat, lebih canggih kita kata. Contoh dia, gambar yang saya bagi tu adalah robot pengesan periuk api. Okey, kita tengok robot pengesan periuk api ni yang berfungsi tanpa memudaratkan manusia. Siapa yang pakai? ATM, Angkatan Tentera Malaysia. Yang boleh kita kesan periuk api yang tertanam di bawah tanah tadi, yang aktif sebelum kita terpijak dia. Okey, jadi robot ni dapat kesan daripada awal, jadi kita boleh hapuskan dia. Okey, jadi kita kata dengan adanya robot pengesan periuk api ni, risiko risiko dalam pertahanan ni dapat dikurangkan lah. Okey. Seterusnya kita tengok dalam bidang pendidikan, macam mana bagi orang yang terlibat ataupun bekerja dalam bidang pendidikan. Contoh seperti guru ni, macam saya ni, okey, dalam bidang pendidikan ni banyak kreativiti dan inovasi yang perlu dibuatlah supaya dapat melahirkan generasi murid kelas pertama. Jadi generasi tadi dapat bersaing di peringkat global ataupun peringkat dunia. Contoh dia apa benda? Tablet pembelajaran. Macam dalam gambar ni, kita beli tablet tu, dalam tu ada aplikasi pembelajaran yang boleh kita tengok lah, yang kita boleh belajar sendiri di rumah. Ataupun kita kata sekarang ni pendidikan kita ni dah kena COVID, okey, diserang penyakit COVID yang kita tak boleh membuat pembelajaran secara bersemuka, kita buat dalam pembelajaran di rumah. Jadi guru dan juga murid perlu menggunakan aplikasi yang terkini lah,
Untuk kita nak sampai maklumat pendidikan ni, contoh macam cikgu bagi sekarang ni, melalui aplikasi yang ada di dalam handphone yang cikgu boleh rakam video ni. Okey, salah satulah contoh. Kemudian kita tengok lagi dalam bidang pendidikan, dalam bidang kesihatan. Okey, kesihatan macam hospital. Okey, bidang kesihatan ni sedang menjalani suatu perkembangan pantas melalui pelbagai inovasi lah. Contoh dia, kita ada apa? Alat kesihatan dan sokongan kita hasilkan seperti peranti pengukuran tekanan darah mudah alih. Maksudnya kita nak cek tekanan darah kita, kita boleh ubah-ubah dia di tempat mana pun kita boleh buat. Dan sekarang ni dah ada benda yang kecil dah, untuk alatan tu dah jadi kecil. Okey, untuk kita cek tekanan darah kita. Kemudian kita ada pelbagai jenis ubatan. Ubat pun dah terkini, daripada yang cecair kita boleh jadikan dalam bentuk pil. Kemudian pil besar boleh jadi kecil, dan ada dalam bentuk suntikan dan sebagainya. Okey, kemudian kita ada lagi jam pengukur degup jantung. Okey, jam pengukur degup jantung. Contoh yang cikgu bagi kat sebelah tu, selain daripada kita boleh tengok masa, dekat situ kita ada aplikasi, kita boleh tengok degup jantung kita laju ke, rendah ke. Kemudian kita boleh tengok tekanan darah pun dekat situ. Kita boleh tengok ada setengah jam tu kita boleh tengok kita ni berjalan berapa tapak. Okey, jadi lebih kepada kesihatan. Jadi kalau kita tengok macam degup jantung kita tu macam tak cantik, kita boleh rujuk dekat klinik berhampiran ataupun hospital lah. Okey, seterusnya kita tengok dalam bidang pembuatan, iaitu dalam bidang perindustrian perkilangan lah. Okey, dalam bidang pembuatan merupakan integrasi pelbagai kemudahan dan sistem untuk menghasilkan produk berkualiti dengan pengeluaran yang optimum, dengan mengaplikasikan prinsip fizik dan hasil daripada kajian sistem pembuatan. Okey, teknik pembuatan peralatan dan bahan berubah dengan ketara untuk memenuhi cita rasa pengguna. Teknik pembuatan sebenarnya berkait rapat dengan mesin yang akan menukarkan bahan mentah menjadi produk baharu. Okey, maksudnya macam ni. Okey, apabila kita nak menghasilkan sesuatu rekaan produk lah, kita perlu hasilkan dalam bidang pembuatan, dalam perkilangan ni, dalam perindustrian. Jadi bila kita nak hasilkan benda tu, kita ada mesin-mesin yang terkini. Okey, mesin yang terkini, yang canggih dan cepatlah untuk menghasilkan dia produk tadi, supaya produk tadi berkualiti dan boleh berdaya saing. Contoh cikgu bagi kat sini adalah mesin pencetak 3D. Okey, mesin pencetak 3D ni kita ada satu lagi pen pencetak. Kalau kita nak guna pen tu lambat, jadi kita guna mesin pencetak 3D. Kita boleh hasilkan rupa reka bentuk dalam bentuk 3D macam tu, anak patung tu. Kita buat dalam tu, dia cetak sendiri je, dah jadi, tak payah guna acuan. Okey, kemudian kita tengok lagi dalam bidang teknologi maklumat. Dalam bidang teknologi maklumat, kita kata telah menjadi sebahagian daripada kehidupan kita. Semua orang adalah teknologi maklumat ni, dan penting dalam kerja harian kita. Okey, maksudnya bermulanya dengan ciptaan telefon tadi tu, ciptaan telefon, radio macam tu. Okey, saban hari manusia telah menyaksikan kemunculan pelbagai ciptaan saintifik yang lebih canggih seperti radio, televisyen, komputer. Ni semua teknologi maklumat ni. Video dan sebagainya. Memberi kat kita maklumat, kita boleh berhubung dengan orang lain. Okey, melalui telefon pintar yang cikgu bagi contoh dekat sini tu, semua orang dah ada handphone telefon pintar ni. Okey, melalui telefon pintar ni, kerja manusia menjadi semakin senang kerana telefon pintar kini boleh digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi. Contohnya macam sekarang ni, saya boleh mengajar kamu melalui telefon pintar saya.
Kemudian kita boleh melayari internet. Bila kita dengar suatu maklumat yang kita tidak faham, kita boleh melayari internet. Kita boleh cari dalam tu. Sebagai alat hiburan satu lagi. Kita boleh dengar radio, boleh tengok YouTube dan sebagainya lah. Okay, GPS dan sebagainya. Kalau kita tak tahu jalan pun telefon pintar ni boleh tunjukkan. Okay, jadi banyak kegunaan dalam kehidupan kita. Okey, seterusnya itu contohlah dalam sedikit sebanyak dalam bidang kerjaya yang melalui prinsip invensi dan inovasi. Kemudian kita tengok lagi invensi dan inovasi dalam reka bentuk terkini yang sekarang ni. Yang terkini maksudnya yang sekarang lah, yang buat masa sekarang. Okay, reka bentuk yang terus berkembang. Selagi manusia mempunyai kehendak, reka bentuk akan terus berkembang maju. Okay, akan mencipta dan mencipta. Namun begitu, manusia tidak dibenarkan mencipta sesuatu yang bercanggah daripada norma masyarakat, budaya dan agama. Contohnya kita menciptakan bahan-bahan produk yang mendatangkan keburukan kepada kita lah. Selalunya kita akan menciptakan produk ataupun reka bentuk yang bermanfaat. Okey, inovasi sering dikaitkan dengan bidang pembangunan reka bentuk yang menghasilkan pelbagai produk yang terkini bagi memudahkan kerja harian. Biasanya aktiviti reka bentuk melibatkan gabungan bidang sains dan teknologi beserta idea kreatif untuk membangunkan produk yang unik dengan fungsi yang tersendiri selaras dengan perkembangan era globalisasi kini. Okey, bermaksud selagi ada idea kreatif yang kita boleh cipta, okey, kita boleh ciptalah, kita boleh gabungkan dengan apa yang sains dan teknologi yang ada di sesuatu negara tu lah. Contohnya macam sekarang ni kita duduk menunggu kereta terbang. Kita kata dulu wawasan 2020, tapi sekarang dah lebih dah. Kita tak ada lagi wujud. Jadi duduk tengah mencipta lagi dalam bidang, kira maksudnya dalam bidang kenderaan bermotor ni. Okey. Jadi pembereka cipta ni dia tengah membuat kajian dari segi pengamatan dia, okey, dan kajian dia dan sebagainya lah, eksperimen dia untuk merealisasikan kereta terbang kita tu. Okey, jadi kita tengok contoh. Contoh, ada dua contoh cikgu bagi dekat sini. Yang terkini kita tengok telefon pintar. Yang cikgu bagi tadi tu, telefon pintar bagi sekarang ni adalah yang terkini dan pelbagai kita boleh buat dalam tu nah. Okey, telefon pintar contohnya kita boleh buat pengesan gempa bumi. Okey, kita pernah pun digempakan dengan tsunami yang banyak mengorbankan harta benda dan nyawa. Jadi ada pereka cipta mewujudkan aplikasi yang boleh kita download melalui telefon pintar dan kita boleh guna dia untuk mengesan apa kita kata gempa bumi lah, gelombang gempa bumi. Okey, melalui aplikasi MyShake. Okey, MyShake. Aplikasi ni boleh mengambil dan mentafsir aktiviti gempa bumi yang berdekatan, menganggarkan lokasi gempa bumi dan menyatakan magnitude pada masa sebenar. Okey, maksudnya bila dia kesan, dia boleh bagi tahu kat kita gempa bumi tu tahap dia berapa, tempat dia kat mana lah. Okey, maklumat tersebut disampaikan kepada pangkalan data pusat untuk dianalisis oleh ahli seismologi dan ataupun kita kata penyelidik dengan pantas. Bila kita dapat tahu, kita akan selidiki dengan lebih terperinci lah gempa bumi tersebut. Okey, satu lagi pengesan ergo sensor yang kita boleh letak dekat letak dekat komputer. Okey, cara penggunaan komputer yang tidak betul akan membawa masalah kesihatan seperti sakit tulang belakang lah. Untuk mengatasi masalah ini, pengesan ergo telah dicipta
untuk menganalisis kedudukan pengguna agar mencapai kedudukan yang ergonomik, yang lebih selesa. Kita duduk selesa, kita tengok mata kita tak dekat sangat, lepas tu tulang belakang kita pun duduk dengan keadaan selesa. Alat ini juga akan memberitahu pada masa yang sesuai untuk berehat dan berdiri. Okey, dia akan bunyikan sensor jika kita kata keadaan kita tu, kedudukan kita tu macam tak betul lah. Okey. Kemudian ia juga akan memutuskan bekalan elektrik secara automatik apabila anda meninggalkan paparan skrin. Bila kamu bangun saja daripada komputer tadi, kemudian kamu nak pergi makan ke apa, jadi dia ada timing dia ada masa dia. Bila kamu tak menyentuh komputer tu dalam tempoh masa yang dinyatakan, okey, komputer kamu tadi akan shutdown sendirilah, akan tertutup sendiri. Okey. Jadi pengesan ergo ni dia akan dia akan memberitahu kamu jarak mata dan keadaan duduk kamu lah, jarak dan ketinggian yang betul, supaya kita pengguna yang kerap menggunakan komputer ni tidak mengalami masalah kesihatan seperti rabun dan sakit belakang lah. Okey, baik, itu saja pada kali ini. Sekian, terima kasih.